Okay, kita mula je start. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pertama-tamanya marilah sama-sama kita membuka majlis kita dengan menghafalkan Al-Fatihah. Dah. Okay, maafkan saya. Okay. Boleh? Okay, kejap. Okay. Okay, pertama sekali, saya mulakan dengan biodata ringkas Ustaz. Nama diberi Muhammad Syafiq bin Ismail, berasal daripada Kota Kinabalu, Sabah. Kelulusan BA Kepujian Syariah Universiti Islam Madinah, Masters Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah, dan sekarang merupakan Ketua Biro Dakwah ABIM Ustaz, Esko Dakwah dan Penyelidikan ABIM Sabah. Baik, tanpa melengahkan masa, saya persilakan, saya serahkan majlis kepada Ustaz. Hello, boleh dengar? Boleh Ustaz. Boleh. Alright. Okay. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uth rahmatil alamin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Terima kasih terutamanya kepada saudari moderator dan juga kepada pihak
badan akademik dan intelektual pelajar Persatuan Pelajar Mahasiswa Persatuan Mahasiswa Universiti Moktah ya, atas cadangan tajuk yang saya kira sangat menarik ini, dan juga kesudian untuk menjemput saya berkongsi sedikit sebanyak berkenaan tentang Ibn Rushd, seorang tokoh tajdid, tokoh islah dalam Islam yang tidak asing lagi sebenarnya. Hanya saja kita di Malaysia itu kurang mengkaji atau menggali. Kalau kita tengok negara, sedangkan kalau kita tengok negara jiran kita begitu aktif ya, mengkaji dan juga menerjemahkan karya-karya Ibn Rushd. Tetapi kita di Malaysia masih ke belakang lagi lah di dalam mengkaji dan juga memperkenalkan sisi pemikiran Ibn Rushd ini. Paling tidak sebagai seorang pemikir Islam, filsuf dan juga seorang faqih ya. Jadi saya berterima kasih terlebih dahulu kepada pihak penganjur kerana ini merupakan satu peluang untuk kita berkongsi dan juga melontarkan ataupun bercerita, dan mungkin selepas ini akan memberi inspirasi kepada adik-adik, kepada penonton untuk melakukan kajian sendiri ataupun untuk membuat sebuah kajian ilmiah demi menghargai keberadaan seorang tokoh filsuf yang sebenarnya agak nadir di dalam 1400 tahun pergerakan tamadun Islam ini. Yaknilah Ibn Rushd ini. Ibn Rushd. Jadi insyaAllah malam ni saya punya pembentangan akan saya bahagikan kepada 3 bahagian. Pertama ialah berkenaan tentang siapakah Ibn Rushd secara ringkas saja. Kemudian barulah berpindah kepada tajuk sebenar. Tajuk perbincangan kita pada malam ini, identiti Muslim menurut Imam Ibn Rushd. Ibn Rushd. Bila mana kita sebut Ibn Rushd, kita merujuk kepada Ibn Rushd Al-Hafid. Ibn Rushd Al-Hafid yang di mana Ibn Rushd di dalam tradisi turas Islam ini ada 2. Satu Ibn Rushd Al-Jad, datuk kepada Ibn Rushd tokoh yang kita bincangkan ini. Dua-dua merupakan faqih besar dan juga merupakan qadi besar sewaktu mereka masih hidup. Kedua-duanya faqih besar dan juga qadi besar di Cordoba, Spanyol, ataupun yang kita lebih kenali dalam tradisi kita namakan Qurtubi. Maka Ibn Rushd inilah qadi besarnya. Berarti bukan calang-calang hebatnya tokoh kita ini. Ya, dia punya pakar dalam turas, pakar dalam akliyat, pakar dalam falsafah, dan sudah tentulah hal itu yang memberikan beliau ketajaman dan juga kehalusan dalam pemikiran dan juga idea-idea beliau itu. Okay. Dan selepas itu baru bincang identiti Muslim, dan insyaAllah and then the last one mungkin kesimpulan ataupun perbincangan lah ya. Dan tajuk ini identiti Muslim menurut Ibn Rushd ini merupakan tajuk asal bagi kajian saya. Tajuk asal bagi kajian saya, kajian master tu. Wacana identiti Muslim menurut Ibn Rushd. Okay. Tetapi selepas Waiva dan apalah ditukarlah tajuk itu kepada satu tajuk yang lebih dilihat oleh panel penilai yang lebih sesuai, maka nukar. Mereka pun memilih untuk menukar. So bila mana diberikan tajuk ini saya sedikit gembira lah sebab saya boleh projek, saya boleh luahkan apa sebenarnya wawasan saya daripada menulis kajian master ini, Ibn Rushd ini. Okay. So pertama sekali kita bincang tentang siapakah Ibn Rushd. Dan mungkin ada daripada para sahabat yang sudah kenal, mungkin ini kita boleh jadikan sebagai ulang kaji. Tapi bagi yang tidak mengenali, mari kita sama-sama mengenali siapakah Ibn Rushd ini. Okay. Ibn Rushd ataupun nama sebenarnya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd, Ibn Rushd. Lahir di Cordoba ataupun Andalus, ataupun sekarang ini dinamakan sebagai Cordoba di Spanyol ya, pada tahun 520 Hijriah, dan beliau lahir itu di dalam sebuah keluarga ilmu ya, sebuah keluarga ilmu di mana macam kita katakan pada awal tadi, datuknya merupakan qadi besar dan orang yang
bila mana disebut qadi besar ni bukan saja ilmu yang besar, berarti dia juga memiliki mansib, memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Cordoba itu, dan memiliki kekayaan. Dan uh, bapaknya juga, bapa kepada Ibn Rushd juga menjadi seorang faqih, dan dan suasana inilah yang telah melahirkan Ibn Rushd. Maka Ibn Rushd lahir dalam sebuah keluarga ilmu, bapaknya dan datuknya yang memberi pendidikan awal agama kepada Ibn Rushd ini, hinggalah beliau Ibn Rushd ini menghafal Al-Quran daripada bapaknya, menghafal Muwatta. Muwatta Imam Malik dihafalnya an dhahril qalb oleh Ibn Rushd ini. Begitulah pendidikan awal Ibn Rushd, sehinggalah beliau dan keistimewaan inilah ya, kekayaan dan seumpamanya kedudukan yang memberikan beliau peluang untuk meneroka ilmu-ilmu yang lain. Dan dengan pendidikan awal agama yang begitu kuat, alhamdulillah Allah SWT gerakkan hati Ibn Rushd untuk mendalami ilmu perubatan. Ilmu perubatan dan seterusnya ilmu-ilmu yang berkaitan ilmu perubatan itu, sepertilah falsafah dan juga sepertilah ilmu fizik dan seumpamanya yang menyelingi ilmu perubatan itu. Dan kita kena fikir ini pada zaman pada tahun 520 Hijriah, pada kurun itu, pada kurun ke-6 Hijriah, Andalus dan juga Cordoba ini tempat Ibn Rushd lahir, merupakan pusat ketamadunan Islam yang tertinggi. Kalau kita boleh andaikan pada zaman kita ini, macam budak tu lahir di Oxford lah, sebagai contoh. Of course dia akan dapat kemudahan akses ilmu yang banyak, ulama-ulama, saintis banyak di kawasan tersebut. Maka hal itu memudahkan beliau untuk mendalami dan juga menelaah ilmu yang banyak. Tidak hanya terhad kepada ilmu agama, macam kita katakan tadi, bapaknya sendiri seorang alim, dia menghafal Quran di bawah bapaknya, dia menghafal Muwatta di bawah bapaknya, syarahan Muwatta atau apatah lagi kan. Dan pada masa yang sama dia juga mendalami ilmu perubatan daripada guru-guru juga saintis yang ada di Andalus itu. Hal ini mungkin kita kita tidak dapat relate, tetapi pada kita kena fikir ini pada zaman keemasan Andalus itu begitu hebatnya. Dan orang yang macam Ibn Rushd ini bukan seorang, saya kira banyak. Cuma Ibn Rushd ini menonjol sebab dia menulis. Ibn Rushd ini menonjol sebab dia menulis dan meninggalkan banyak karya. Banyak karya dalam bidang fiqh. Kita tengok ada Bidayatul Mujtahid. Kalau dia dalam usul fiqh, beliau ada tulis sebuah ringkasan kepada kitab usul fiqh Imam Al-Ghazali, Al-Mustasfa fil Usul. Okey. Dan Ibn Rushd ini belajar ilmu perubatan dan juga falsafah itu daripada seorang guru yang dinamakan Abu Ja'far Al-Turjali. Abu Ja'far Al-Turjali. So disebabkan kepakarannya ini yang pelbagai, dia boleh menjadi qadi besar di Cordoba ya, pada tahun 566 Hijriah. Lebih kurang umurnya sekitar 40-an sudah menjadi qadi besar di Cordoba itu ya. Dan selepas itu, 10 tahun selepas dari pelantikan beliau sebagai qadi besar di Cordoba, beliau dijemput ke Marrakesh ataupun Marrakesh di Maghrib lah sekarang ini, menjadi apa? Bukan menjadi qadi, tapi menjadi doktor khas. Berarti kehebatan Ibn Rushd dalam bidang perubatan ini begitu hebatlah, sampai dijemput oleh Amirul Mukminin, kerajaan Muwahhidin pada ketika itu, untuk menjadi doktor khas bagi Amirul Mukminin pada tahun 578 Hijriah. Seraya menjadi doktor khas, beliau juga ditugaskan untuk Amirul Mukminin pada ketika itu, seorang pecinta falsafah juga, untuk mengarang sebuah syarahan dan juga ringkasan kepada karya-karya Aristotle. Thus, apabila beliau banyak menyumbang kepada Amirul Mukminin, dan juga telah memiliki hubungan yang kuat lah, erat dengan Amirul Mukminin pada ketika itu, dan dengan suasana politik kerajaan Muwahhidin yang agak fragile pada waktu itu,
Hal ini yang menyebabkan beliau terdedah kepada fitnah, terdedah kepada fitnah, dan akhirnya beliau dituduhlah kafir lah apalah, sehinggalah beliau terpaksa dibuang ke satu penempatan Yahudi di Andalus yang dinamakan dalam bahasa Arabnya Al-Yusannah ataupun sekarang ini Lucena di Spanyol, ya, pada tahun 591 Hijriah. Ia walaupun dia dibuang, ya, orang-orang Yahudi yang ada di Yusannah itu, dia tahu kedudukan dan juga kepakaran Ibn Rushd ini. Orang tidak boleh ambil lah ilmu agamanya, ilmu fiqhnya, tapi orang ambil ilmu falsafahnya. Thus, kita tengok banyak karya-karya Ibn Rushd, selain yang kekal dalam bahasa Arab itu banyaknya dibakar, ya. Sebab penjajahan penjajahan Spanyol ke bandar Cordoba itu dan seumpamanya. Sementara karya-karya yang dalam bahasa Ibrani, sebab dia tidak berada di Cordoba dan dia berada tersimpan agak jauh, ya, daripada pusat bandar Cordoba itu, menyebabkannya terjaga. Maka banyaklah karya-karya Ibn Rushd yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, itu kekal sampai ke sekarang ini. Dan karya itu yang menjadi rujukan untuk diterjemahkan pula dalam bahasa Inggris dan juga bahasa yang lain. Okey, so tetapi kerana pengaruhnya di Yusannah itu, Syarif Ibn Rushd ni, pengaruhnya hebat di Yusannah itu buat pemimpin rasa takut, ya, pemimpin rasa takut, dan takut ada revolusi, ya, revolusi daripada kalangan pemimpin Yusannah itu sendiri, dan juga melawan kepada Amirul Mukminin yang berada di Marrakesh, menyebabkan Ibn Rushd dipindahkan semula ke Marrakesh. Dipindahkan semula ke Marrakesh. Dipindahkan itu bukan dipindahkan pindah begitu, ya, berpindah pos atau berpindah kerja. Tidak. Tapi berpindah dan diletakkan di dalam house arrest. House arrest sebab pengaruh Ibn Rushd ini. Yang orang pandang tinggi kedudukannya dan juga orang dengar apa yang dia katakan. Dan qadarullah, beliau akhirnya wafat pada 9 Safar 595 Hijriah. Berarti dia ni ulama kurun ke-6 Hijriah, ya, dengan usia yang mencecah 75 tahun, meninggalkan legasi yang ulung dan juga boleh dimanfaatkan ke hari ini. Beliau pada awalnya dikebumikan di Marrakesh itu, ya, di Marrakesh, di Marrakesh lah sekarang, di Fez, di Morocco. Dan selang beberapa bulan dipindahkan ke Cordoba, ke Spanyol, untuk dikebumikan bersama dengan kuburan keluarga mereka. Ini bersama bapaknya dan juga datuknya. Dan menariknya, Ibn Arabi, seorang sufi yang masyhur itu, telah menceritakan bagaimana beliau sendiri telah melihat jasad jenazah Ibn Rushd diusung di Cordoba itu, ya, dan menggambarkan itu, ya, digambarkan bahawa jasad Ibn Rushd itu diletakkan di atas ekor binatang lah, ya, bukan di atasnya tapi sebelahnya. Macam ada tali begitu, sebelah itu jasad Ibn Rushd di dalam keranda dan sebelah itu buku-bukunya. Seimbang. Seimbang. Dan melihatkan suasana yang hibah ini, Ibn Arabi mengabadikan kisah penghujung Ibn Rushd yang mulia ini, kita kira, di dalam kitabnya Al-Futuhat Makkiyah dalam bentuk syair. Hadzal imam wa hadhihi a'maluh, ya laita syi'ri hal atat amaluh. Inilah sang imam, kata Ibn Arabi. Inilah sang imam, merujuk kepada Ibn Rushd, dan ini pula hasil kerjanya. Ini kitab-kitabnya yang dikarangnya itu. Banyaklah, sampai boleh seimbang berat berat Ibn Rushd itu seimbang dengan berat kitab-kitab yang telah dikarang oleh beliau. Banyak.
Bukan satu kitab, dua kitab, bahkan banyak. Ya laita syi'ri, kata Ibnu Arabi, alangkah baiknya, kata Ibnu Arabi, alangkah ada kayak impiannya sudah tercapai. Ada kayak impiannya sudah tercapai. Jadi itulah ya, kalau mau disebut tentang sumbangan beliau, sumbangan dan juga karya beliau, beliau macam kita katakan tadi telah mengarangkan Bidayatul Mujtahid, sebuah buku yang terawal lah saya kira dalam babnya. Terawal bukan dalam bentuk muqaran semata-mata, perbandingan semata-mata, tetapi juga turut membincangkan asbab ini, asbab wujudnya khilaf antara para fuqaha itu. Kenapa perlu kita kaji asbab khilaf ini? Supaya kita faham bahwa para ulama ini memiliki perbezaan pendapat bukannya saja-saja disukanya ataupun taksub kepada satu aliran sebagai contoh. Ada asbab di situ. Ada mungkin hadis ini tidak sampai kepada dia ataupun hadis ini sampai kepada dia tapi melalui jalur yang rosak dan seumpamanya. Banyak asbab, ya. Begitu juga cara pendalilan dan ini telah dimuatkan ya rumusannya di dalam Muqaddimah Bidayatul Mujtahid itu. Telah saya terjemahkan dan juga telah diterbitkan ya. Bersekali dengan buku Ikhtilaf Fuqaha karangan Syekh Muhammad Haid Sindi. Dan dengar kata Syekh Fawaz Fazil insyaallah akan mensyarahkan Muqaddimah Bidayatul Mujtahid. Bagus. Kita faham macam mana fuqaha ini berfikir. Bukannya saja untuk berkhilaf ataupun mencetuskan ketegangan dalam Muslim yang tidak. Masing-masing dengan cara pendalilan yang berbeza dan juga nilai ataupun cara ijtihad yang berbeza itu. Dan itu awal dibuat oleh Ibn Rushd. Bidayatul Mujtahid. Dan itulah yang menjadi silibus kami sewaktu saya masih belajarlah di Universitas Islam Madinah. Daripada bab awal sampai bab yang terakhir, bab jinayat, itu kami menggunakan teks Ibn Rushd ini. Begitu juga karangan falsafah, apatah lagi, begitu banyak ya. Karya-karya Aristotle ada sampai dibahagikan 3 ya, karya Ibn Rushd berkenaan tentang karya Aristotle. Ada yang bersifat syarahan besar, syarahan sederhana dan juga ringkasan. Jadi buku-buku Aristotle, akhlak itu dan seumpamanya ada disyarahkan, ada diringkaskan. Buku mantiknya disyarahkan, diringkaskan. Begitu. Cara Ibn Rushd berfikir ini dia sistematik. Dia tahu bahwa karya itu akan kekal ya, selepasnya dan orang akan ambil faedah daripada karya-karyanya itu. Dan yang paling penting lah karya beliau yang asli, saya kira ialah karya yang kita akan sentuh pada malam ini. 3 karya beliau yang utama. Pertama ialah Faslul Maqal, ya, Faslul Maqal. Yang kedua ialah Tahafut, kritikan kepada Tahafut Al-Ghazali. Dan juga yang terakhir ialah Manahij Al-Adillah. Faslul Maqal dan Manahij Adillah ini merupakan gabungan, ya, dia merupakan satu projek di mana Faslul Maqal ini ditulis oleh Ibn Rushd untuk menjelaskan kepada ahli filsuf bahwa syariat itu tidak bertentangan dengan falsafah. Manahij Adillah ditulis oleh Ibn Rushd untuk menjelaskan kepada orang syariat, orang pakar fiqh, pakar syariat ini yang bukan ahli falsafah, untuk faham bahwa falsafah itu tidak pernah bertentangan dengan syariat. Tahafut menjelaskan ataupun merungkaikan dan juga menjawab persoalan-persoalan yang menjadi yang Imam Ghazali jadikannya sebagai asbab untuk mentakfirkan ini Al-Farabi dan juga Ibnu Sina. Maka dijawablah di dalam buku Tahafut itu. Okey. Dan 3 buku inilah yang akan menjadi bahan perbincangan kita dalam merumuskan identiti Muslim menurut Ibn Rushd ini, insyaAllah ta'ala. Okay. So, saya tidak akan membahasnya secara mendalam. So, ini bukannya secara mendalam, maksud saya tidak
tidak ada capability untuk mensyarahkan itu satu persatu secara lebih menduas. Tapi yang saya boleh buat di sini ialah meringkaskan, juga merumuskan ide dan juga pemikiran beliau. Dan saya memilih 3 kitab ini sebab 3 kitab ini ditulis pada penghujung umur beliau. Manahij Adillah dan juga Fasrul Maqal terutamanya merupakan antara kitab-kitab yang terakhir yang ditulis ketika beliau sudah melepasi umur 50 tahun. Berarti ilmunya itu sudah apa istilahnya, masak. Ya, bukannya baru, bukannya something yang orang baru belajar falsafah hari ini, yang besok dia tulis something tentang falsafah. Tidak. Itu berdasarkan pengalamannya, berdiskusi, bermunazarah, berjidal, berinteraksi dengan orang-orang yang suka dengan falsafah dan juga orang yang tidak suka falsafah di Andalus itu. Terutamanya beliau nyatakan sendiri di hujung Faslul Maqal itu ada golongan takfiri. Ada golongan takfiri yang ada di Andalus pada zamannya yang mengkafirkan orang lain yang tidak ikut cara dia berakidah. Golongan takfiri ini. Kalau untuk baca itu saya sangat suggest bacalah Faslul Maqal, khususnya bab yang terakhir dari Faslul Maqal itu. Siapakah yang dimaksudkan sebagai golongan takfiri itu? Dia kata, sedangkan Islam ini luas. Cara beriman itu setiap orang juga berbeza. Ya, contohnya orang yang ada di kampung, kita tidak boleh paksa dia beriman dengan cara orang yang terpelajar macam saya dan juga adik-adik ini semua. Ya, adik-adik yang belajar di Mu'tah ini. Tidak sama. Tapi kita boleh belajar. Kita boleh ajar mereka. Tapi untuk kita, kalau kita tanya dia orang, cara kamu beriman. Saya beriman dengan Allah SWT sebab saya yakin. Tapi dia tidak mampu untuk menjelaskan kenapa dia yakin. Maka kita menjelaskan pada mereka cara berfikir yang sahih untuk menjelaskan keyakinannya. Dan begitulah seterusnya. Tapi untuk dikatakan iman kita sama seperti iman mereka, cara beriman kita sama seperti cara beriman mereka pada awalnya, tidak sama sekali. Dan kalaulah itu yang menjadi predescent, ya, kita memaksa orang lain untuk beriman dengan cara yang kita beriman, maka orang-orang kampung itu sebagai contoh, ataupun orang-orang yang tidak memiliki pendidikan agama yang sama seperti kita, ataupun yang bukan daripada aliran daripada kita akan tuduh sebagai kafir. That is the real takfir lah. Ancaman ini yang waktu saya baca lah Faslul Maqal itu pertama kalinya, saya merasakan Ibn Rushd sangat menumpukan Faslul Maqal itu kepada golongan takfiri ini di Andalus itu, ya, bukan takfiri sekarang ini, ya, di Andalus. Thus, memahami identiti Muslim menurut Ibn Rushd ini akan menjernihkan pikiran kita, akan menjelaskan pikiran kita, akan membuang segala kekaburan dalam pemikiran kita tentang cara untuk menjelaskan bagaimana seorang Muslim itu boleh memiliki identiti yang sah menurut Islam, ya? Yang sah menurut Islam berdasarkan kemampuan setiap dari seorang itu. Ini satu lagi yang menjadi istimewanya pemikiran Ibn Rushd. Beliau kata setiap seorang itu memiliki kadar kefahamannya yang berbeza, ya. Orang yang berada di, macam kita katakan tadi lah, ya, ada orang yang terpelajar, maka cara berimannya kepada Allah SWT, menjelaskan imannya kepada Allah SWT itu berbeza dengan orang yang tidak terpelajar. Dan kita tidak boleh paksa orang itu untuk orang yang tidak terpelajar dan juga yang memang otaknya tidak mampu lah untuk menerima cara hujahan kita, orang yang terpelajar, untuk membuktikan keesaan Allah. Allah tu esa, tunggal, ya. Dia tidak akan mampu untuk terima itu. Kalau kita bawalah hujahan cara Ibn Rushd, cara Al-Ghazali, cara mantik dan sebagainya, sukar untuk dia hadam. Tapi kalau kita bawa dia cara berfikir yang lebih simple, sebagai contoh kita tengok alam, adanya alam sekitar ini, siapa yang mencipta alam sekitar ini dalam bentuk teratur, maka itu adalah Allah SWT. Cara berfikir yang lebih simple itu lebih mudah untuk dihadamnya, tapi membawa natijah yang sama, beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Okey. Baik. Uh, saya susun wacana identiti Muslim menurut Ibn Rushd ini. Dia didahului oleh tiga hipotesis yang utama, yang besar dalam pemikiran Ibn Rushd. Pertama ialah syariat dan juga falsafah, ya. Hipotesis A, syariat dan juga falsafah tidak bercanggah. Ini sangat-sangat besar dalam pemikiran Ibn Rushd. Uh, Macam saya katakan tadi, Faslul Maqal dan juga Manahij Adillah itu dikarang untuk menjelaskan perkaitan dan juga persemian antara falsafah dan juga ilmu syariat ini. Kedua, ialah manusia diwajibkan untuk beriman dengan cara yang sesuai buatnya. Contoh orang awam, dia akan beriman dengan cara orang awam, tapi beriman kepada keesaan Allah, dan juga beriman kepada kenabian Nabi Muhammad, beriman dengan wujudnya hari akhirat, tapi dengan cara orang awam. Berbeza dengan cara ulama, berbeza dengan cara orang yang pelajar dan sebagainya. Dan yang hipotesis yang ketiga ialah manusia diwajibkan untuk beramal dengan syariat. Ini yang saya kira sangat-sangat penting untuk kita fahami, yang C ini. Ya, walaupun berfalsafah, walaupun berfikir yang tinggi-tinggi, kata Ibn Rushd, seorang filsuf itu wajib menjadi seorang Muslim. Dan yang untuk supaya lengkap kefalsafahannya itu, kalau tidak, what's the point, dia kata. Tidak ada fungsinya kau menjadi seorang filsuf, orang yang memiliki cara berfikir yang tinggi, tetapi kau tidak masuk Islam. Sebab dia menyamakan Islam itu sebagai kebenaran. Ini satu pemikiran Ibn Rushd yang kita kena teliti. Ya. Dia tidak melihat syariat dan falsafah itu, ini Islam dan falsafah itu bercanggah. Maka kalau seorang filsuf itu, tapi tidak mengakui kebenaran syariat, there's no point, dia kata. Tidak, seorang Muslim itu, bahkan setiap manusia itu wajib untuk beramal dengan syariat. Dan di mana beliau sebenarnya ingin sampai kepada natijah bahawa filsuf itu berdasarkan filsuf itu dengan kegiatan falsafahnya, dia tetap boleh menjadi seorang Muslim berdasarkan hipotesis tadi, syariat dan falsafah itu tidak bercanggah. Kerana beriman dengan cara yang sesuai bagi filsuf, ya, dan juga selama mana filsuf itu beramal dengan syariat. Thus, tidak seharusnya filsuf itu yang terdedah, yang sebegini sifatnya, yang beramal dengan syariat, yang beriman dengan cara yang sesuai dengan dia, dan juga syariat itu tidak bertentangan dengan falsafah, tidak wajar dikafirkan. Begitu juga dia, ya, Ibn Rushd ini menjelaskan bahawa mana-mana manusia yang beriman dengan cara yang sesuai buatnya, dan juga beramal dengan syariat Islam, tidak wajar untuk dikafirkan oleh sesiapa pun. Ya. Dan yang dimaksudkan sebagai falsafah itu, kita cuba selidik teks beliau dan juga hipotesis A tadi, ya, hipotesis A, bahawa syariat dan juga falsafah itu tidak bertentangan. Kata beliau apa dia? وإذا كانت ini di dalam Faslul Maqal, ya. وإذا كانت هذه الشريعة حقا وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق، فإن معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع، فإن الحق لا يضاد بالحق، فإن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له. Okay. Terjemahannya apa? Sekiranya syariat ini merupakan kebenaran dan menyuruh kepada perbuatan berfikir, nazar, yang membawa kepada ma'rifatul haq, mengetahui tentang kebenaran, maka kita, kata Ibn Rushd, fa inna ma'syar muslimin, sungguhnya kita, wahai sekalian muslimin, mengetahui secara pastinya bahawa berfikir secara burhani, ini berfikir secara logik itu, dan burhan di sini mantik atau logik itu, tidak akan membawa kepada kontradiksi kepada apa yang dibawakan oleh syariat. Sebab katanya apa yang dibawakan oleh burhan dan juga cara berfikir logik itu akan sampai kepada kebenaran, dan juga syariat ini membawa kepada kebenaran juga.
Kata beliau, sesungguhnya kebenaran itu tidak akan bertentangan dengan kebenaran, bal yuwafiquhu wa yashhadulah. Bahkan akan saling membenarkan antara satu sama lain dan juga akan menjadi saksi akannya. Dan beliau menyifatkan di dalam kitab yang lain, Tahafut-Tahafut, di dalam hujung kitab Tahafut-Tahafut, kullu syari'atin kanat bil wahyi fal aqlu yukhalituha. Setiap syariat yang berasaskan kepada wahyu, yang berasalkan wahyu, maka akal itu pasti bersatu dengannya. Dan hal ini kita boleh lihat sendiri dalam syariat Islam kita, ya. Syariat Islam yang sebenar. Benar-benar yang masuk akal. Contohnya tidak minum arak, tidak berzina. Kita boleh faham hikmah di sebalik daripada tidak minum arak itu. Ini kita menjaga hifdzul aql, kita menjaga akal kita. Kalau kita tidak berzina, kenapa tidak berzina? Sebab hifdzu an-nasl, kita menjaga keturunan daripada berterabur. Masuk akal. Dan ini yang dimaksud Ibn Rushd. Maka apa yang disampaikan, kalau kita menggunakan akal fikiran kita, kita boleh sampai kepada kebenaran hifzu an-nasl dan juga hifzu al-aql itu. Maka syariat yuwafiquha. Maka dan and vice versa, bukannya semata-mata apa yang disampaikan tercapai oleh akal, tapi apa juga yang dinyatakan oleh syariat yang sahih, fal aql, ni nyatakan dalam teksnya itu, fal aql yukhalituha. Maka akal itu pasti akan bersatu dengannya, ya, bersatu dengannya. Maka berdasarkan hipotesis ini dikatakan syariat itu mustahil bercanggah dengan falsafah yang sebenar. Dan kalau ditengok lagi, syariat itu tidak lain dari falsafah itu tidak lain daripada berfikir dengan cara yang lebih detail, ya. Berfikir dengan cara yang tersusun, ada mantiknya, ada qiyas dan seumpamanya. Dan hal itu pun diperintahkan di dalam Al-Quran. Kata Ibn Rushd, menukilkan firman Allah SWT ini dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar. Maka hendaklah ambil pelajaran, i'tibar, wahai orang-orang yang berakal fikiran. Yang dimasukkan dalam i'tibar di dalam ayat itu ialah qiyas, ya, qiyas ataupun yang kita namakan sebagai qiyas tamthil, ya. Para ulama usul fiqh menggunakan ayat itu untuk menjelaskan bahawa qiyas ini diiktiraf di dalam syariat kita. Di mana qiyas ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan dua benda yang kita ketahui untuk menatijahkan benda yang kita tidak pernah ketahui. Sebagai contoh, A adalah B, B adalah C, maka A adalah C. Kita tidak tahu A adalah C, melainkan kalau kita setelah susun dua hujahan yang terawal ini. Okay? The same case macam i'tibar ini. I'tibar inilah amaliyat qiyas ini. Dan inilah kerja berfalsafah sebenarnya, menurut Ibn Rushd. Ya? Bukannya berfalsafah yang bercakap menerawang, yang bercakap yang bunga-bunga lah, bercakap yang pening-pening, ya, ma'rifat lah, tarikat, hakikat. Tidak. Falsafah yang sebenarnya ialah yang jelas fikirannya, jelas susunannya itu. Maka daripada i'tibar ini, kata Ibn Rushd, fa'tabiru ulil absar, maka syariat itu tidak akan bertentangan dengan falsafah. Dan falsafah tidak bertentangan dengan syariat. Okey? Begitu. Banyak lagi lah hujahnya, tapi memandangkan masa tidak memadai, tapi kita cuba go through secara ringkas lah, insyaAllah. Okey. Dan maksud syariat menurut Ibn Rushd ialah ada tiga komponen yang besar. Ada tiga komponen yang besar. Yang pertama ialah beriman. Bukan tiga asas. Ini tiga asas syariat menurut Ibn Rushd. Jadi tiga asas syariat menurut Ibn Rushd yang diketahuinya bersepakat antara yang disepakati oleh syariat dan falsafah itu ada tiga asas ini. Apa dia? Pertama ialah syariat dan juga falsafah mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua,
syariat dan juga falsafah mengakui kewujudan Nabi. Dan Nabi itu adalah Nabi yang membawa perkhabaran yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga membawa syariat. Yang ketiga, wujudnya kehidupan ukhrawi yang diistilahkan oleh Ibn Rushd dalam kitabnya Sa'adah Ukhrawiyah wa Syaqawah Ukhrawiyah. Wujudnya kebahagiaan ukhrawi dan juga kecelakaan ukhrawi bagi orang yang ingkar. Kebahagiaannya bagi orang yang taat, sementara kecelakaan itu bagi ingkar. Maka inilah asas Islam menurut Ibn Rushd. Yang boleh dibuktikan menurut cara falsafah, cara logik tadi, kalau kita susun hujahannya, ada dibawakannya di dalam manahij adillah ya, secara detail hujahan ini. Macam mana membuktikan secara burhan, secara logik, akal bahawa Allah itu Esa, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, dan juga yang ketiga, wujudnya syaqa al-ukhrawi wa sa'adah ukhrawiyah. Dan hal ini berdasarkan hipotesis A dibawakan kepada hipotesis B. Apakah hipotesis B tadi? Kita ulang semula. Bahawa setiap orang beriman dengan cara yang sesuai buatnya. Di sini Ibn Rushd mengatakan bahawa orang ataupun setiap orang ini Allah SWT telah kurniakan dengan kemampuan yang berbeza untuk mengiktiraf keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah SWT tidak paksakan untuk orang itu untuk untuk melakukan satu benda yang di luar daripada kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan syariat ini menurut Ibn Rushd telah mengiktiraf kepelbagaian dan juga perbezaan antara umat ini, ya, cara untuk beriman daripada umat Islam ini. Maka kata beliau, maka berdasarkan idea ini, beliau membahagikan manusia itu kepada 3 kelompok sesuai dengan tahap berfikirnya, ya, kerana itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata beliau, pertama ialah golongan filsuf yang mampu mencerap kebenaran dengan cara mantik dan juga hujahan burhani tadi, atau hujahan demonstratif. Yang kedua, mutakallimin, ahli kalam, yang mampu mencerap kebenaran melalui cara jadali, cara dialektik, tapi tidak mampu untuk mencerap kebenaran dengan cara burhani, macam ahli filsuf. Yang ketiga ialah jumhur ataupun orang awam yang mampu mencerap kebenaran melalui cara khatabi atau secara retorik ataupun secara kata-kata umum. Dia tidak mampu untuk mencerap kebenaran dengan cara jadali dan juga burhani tadi. Okey. Maka kata beliau, وَذَلِكَ أَنَّ تِبَعَ النَّاسِ مُتَفَاضِلَةٌ فِي التَّصْدِيقِ. Kerana bukan naluri, macam nature. Nature, keadaan semula jadi manusia berbeza dalam mengiyakan 3 asas Islam itu tadi. Ada yang membenarkan dia dengan cara burhan, dengan cara filsuf tadi, ada yang membenarkannya dengan cara mutakallimin, ada yang membenarkannya dengan cara orang umum. Tetapi kata beliau, asalkan beriman dengan 3 perkara ini, cara mana-mana pun boleh. Sebab Allah SWT tidak menggalaskan seorang itu melainkan apa yang dimampukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi pada masa yang sama, Ibn Rushd juga percaya bahawa setiap orang yang awam ini, kita pada awal kita lahir, kita tidak ada orang yang lahir dari perut ibunya terus menjadi filsuf. Tidak ada orang lahir daripada perut ibunya terus jadi, oh Masya Allah, burhani, A sama dengan B sama dengan C, A sama dengan C. No, itu tidak logik. Yang dimaksud oleh Ibn Rushd di sini ialah pada hukum asalnya, ya. Beliau juga tidak menolak golongan yang beriman, ini orang-orang yang awam ini boleh dengan training, dengan belajar, dia boleh beriman dengan cara ahli filsuf, boleh dengan training yang betul.
Dan training betul. Itu soal pendidikan lah pula, tidak ada kaitan dengan ini. Tapi kita andaikan dalam satu kawasan itu tidak ada orang yang boleh mengajarkan falsafah, cara berfikir yang betul, yang logik. Maka apa yang jadi, dia beriman dengan cara orang umum lah. Dan dia tidak salah sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey. Kemudian hipotesis yang ketiga ialah setiap manusia wajib beramal dengan syariat. Ini tidak boleh dinafikan. Sebab apa? Sebab ilmu agama ini diterima melalui tradisi. Diterima melalui tradisi. Uh, apa macam solat, puasa itu kita tidak boleh sabitkan dengan akal. Macam mana cara kita mensabitkan itu dengan akal? Kalau kita cuba untuk sabitkan akal, kita akan menafikannya sebab kita tidak menerima wahyu. Maka ada aspek agama ini, khususnya yang melibatkan dengan syariat, itu contohnya pemakaian tudung bagi perempuan yang sudah akil baligh. Begitu juga aspek syariat yang umum, rukun Islam yang 5, kena beramal dengan ini. Kata beliau di dalam Tahafut at-Tahafut, ya, ramai yang salah sangka lah Ibn Rushd ni kononnya filsuf dan kemudiannya dia ni anti syariah dan sebagainya. Lah, dia tidak anti syariah. Bahkan dikatakan ini, ya, al-jami' muttafiqun ala anna mabadi' al-amali yajibu an tu'khadha taqlidan. Dia kata apa? Semua bersepakat, semua orang Islam bersepakat bahawa prinsip-prinsip amal, asas-asas amal di dalam Islam ini, bukan yang akliyah, ya. Akliyah itu macam tadi kita boleh sabitkan yang asas Islam 3 tadi, wujudnya wujudnya keesaan Allah, kebenaran Nabi SAW, dan juga wujudnya kehidupan ukhrawi itu kita boleh isbatkan dengan akal. Dan juga syariat datang dengan teks-teks yang support dengan natijah itu. Tapi dalam al-amal, dalam pengamalan kita akan ilmu syariat ini, kata beliau, la yajibu an tu'khadha taqlidan. Wajib untuk kita ambilkan secara tradisi. Taklid di sini tradisi lah. Kita mewarisi ilmu fiqh itu, amal, wuduk dan sebagainya daripada tradisi. Kata beliau, kenapa? Tidak boleh kita fikir dan buat syariat itu. Tidak boleh. إذ لا سبيل إلى البرهان على وجوب العمل إلا بوجود الفضائل الحاصلة عن الأعمال الخلقية العملية. Sebab tidak ada cara lain bagi pembuktian demonstratif akan kewajiban satu amal melainkan wujudnya kemuliaan yang terhasil daripada amalan moral dan juga amali, ini anggota badan itu yang kita terima daripada tradisi. Dan di dalam teks yang lain, dia juga menyatakan bahawa filsuf itu, filsuf pada setiap zaman itu akan beragama dengan agama yang terbaik yang ada pada zaman itu. Dia kata apa? Berhujah dengan sejarah. ويجب عليه مع ذلك أن يختار أفضلها في زمنه وإن كانت كلها عنده حقا وأن يعتقد أن الأفضل ينسخ بما هو أفضل منه. ولذلك أسلم الحكماء الذين كانوا يعلمون الناس بالإسكندرية لما وصلتهم الشريعة الإسلام. Dia kata wajiblah ke atasnya, ini kata filsuf itu bersama dengan dia menjadi seorang filsuf itu, untuk memilih apa? Untuk an yakhtar afdaluha, untuk memilih syariat yang terbaik yang ada pada zamannya. Kata beliau, meskipun kesemua syariat yang pelbagai itu benar belaka. Ini syariat Nabi Musa benar, tapi pada zamannya. Syariat Nabi Isa benar pada zamannya. Syariat Nabi Muhammad benar pada zamannya ini sekarang ini sampai ke hari kiamat. Begitu juga hendaklah dia percaya, kata Ibn Rushd, bahawa syariat yang terbaik pada zaman ketika itu akan dimansuhkan dengan syariat yang lebih baik daripadanya. Atas sebab itulah, kata beliau, para hukama, ini para filsuf yang mengajarkan orang ramai di Iskandaria, di Alexandria pada zaman pada zaman sebelum kemasukan Islam ke Iskandaria, ke Mesir itu. Kita tahu bahawa Iskandaria ini antara pusat pengajian
pengajian tinggi yang terbaik ya, terbaik pada zaman itu. Sampai ada satu library dinamakan sebagai library perpustakaan Iskandaria, tapi sekarang ini sudah terbakar dan banyak buku-bukunya sudah hilang ya. Merupakan library yang terbesar yang ada pada zaman. Dia juga filsuf dan juga pemikir Islam, bukan pemikir Islam, pemikir Yunani dan juga pemikir Iskandaria itu banyak menyumbangkan di situ. Dia kata orang-orang hukama dari filsuf Iskandaria itu masuk Islam apabila Islam itu sampai kepada mereka. Plus beliau juga dalam teks yang sama, dalam tahawud dia kata golongan yang berusaha menafikan keabsahan syariat meskipun mereka itu filsuf adalah golongan zindik yang wajib dibunuh. Jadi ini kalau kita kaji kan kita selalu dengar Ibn Rushd ini tidak betul lah, tidak betul maksud saya, tidak support syariat lah apalah. Oh, tengok teksnya ini. Dia kata filsuf mana pun yang tidak beramal dengan Islam, dia wajib yang zindik, dia wajib untuk dibunuh berdasarkan hukuman yang sesuai dengan hukuman Islam lah. Ya. So, kesimpulannya, so kita cerita panjang lebar ni ya, lebih kurang setengah jam ini berkenaan tentang identiti Muslim oleh Ibn Rushd. Maka kalau kita gabungkan segala hipotesis itu tadi, terhasillah kepada kita identiti Muslim itu menurut Ibn Rushd terbahagi kepada 3 golongan. Pertama ialah filsuf Muslim. Filsuf Muslim yang beriman dengan cara hujahan demonstratif, cara hujahan logik itu, dan juga yang beramal dengan syariat Islam. Ini kita tidak boleh nafikan. Dia beriman, selogik macam mana pun seorang itu, tapi kalau dia tidak beramal dengan tidak percaya dengan Islam, tidak beramal ataupun tidak sampai natijahnya itu pada beramal dengan amal Islam, maka dia bukanlah filsuf hakiki menurut Ibn Rushd ya. Sementara filsuf hakiki itu ialah filsuf yang Muslim ini. Yang kedua, golongan yang kedua ialah ahli kalam Muslim yang beriman dengan cara hujahan dialektik jadali itu dan juga beramal dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, orang awam Muslim yang beriman dengan cara hujahan retorik, ini khatabi yang secara umum, dan juga beramal dengan syariat Islam. Apakah yang mereka bertiga ini sama-sama iman kan? Mereka ini semua yang sepakat pada 3 perkara. Beriman dengan kewujudan Allah, beriman dengan wujudnya kenabian, dan juga beriman tentang wujudnya akhirat. Dan kesemua ini bersepakat bahawa wajibnya beramal dengan syariat Islam yang diterima secara tradisi. Inilah kesimpulannya pemikiran identiti Muslim menurut Ibn Rushd. Okay. Jadi saya kira itu saja perkongsiannya. InsyaAllah saya serahkan semula kepada moderator kita. Wallahu a'lam. Boleh ke Ustaz kita pergi pada sesi soalan? Okay, baik. Soalan yang pertama daripada saudari Alamiatul Izzah. Seperti yang dinyatakan oleh Ustaz tadi, timbulnya khilaf-khilaf mengenai Ibn Rushd. Apakah antaranya khilaf yang timbul mengenai Ibn Rushd yang mungkin ramai tidak tahu? Silakan Ustaz. Okay, khilaf menurut Ibn Rushd, ya, especially di dalam pemikiran falsafahnya. Okay. Especially dalam pemikiran falsafahnya itu, of course ramai yang tidak bersetuju tentang bagaimana bagaimana filsuf boleh diiktiraf sebagai seorang Muslim, sedangkan dia itu beriman dengan cara akliyah dan juga cara menyusun mantik, ya. Dan yang cara berfikirnya itu dan juga natijahnya itu berbeza dengan cara apa yang disebutkan oleh setengah kaum, setengah orang. Contohnya, Ibn Rushd di dalam mengisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, isbatkan dia tidak terhad kepada 13 sifat ataupun 20 sifat yang kita biasa pelajari dalam tradisi Asy'ariyah sebagai contoh. Asy'ariyah dan juga Maturidiyah.
ya. Dia kata apa-apa saja sifat Allah SWT yang sabit di dalam Al-Quran atau sabit dalam Sunnah dan juga kita boleh fahami itu dengan cara yang hakiki, yang sesuai dengannya, maka kita beriman dengannya. Apa yang perlu ditakwil, maka kita takwil. Tidak menghadkannya kepada 13 ataupun 20 itu yang katanya wajib untuk diketahui. Dan hal ini salah satunya merupakan sebab kenapa cara berfikir Ibn Rushd ini tidak disenangi ataupun tidak biasalah, ya, tidak biasa orang sentuh sebab caranya itu berbeza. Tapi kalau dipikir semula, kan, kalau kita fikirlah secara logik cara Ibn Rushd berfikir ini betul lah. Sedangkan sifat-sifat Allah SWT di dalam Al-Quran itu lebih daripada 13, lebih daripada 20 ini. Cuma caranya untuk kita menyesuaikan. So, kalau kita ambil cara metode Ibn Rushd ini dan juga pada masa zaman kita hargai apa yang dinyatakan oleh para ulama mutakallimin, bahawa sifat Allah yang wajib kita tahu itu 13 ataupun 20, maka sepatutnya tidak ada percanggahan. Isunya ialah apabila satu pihak kata kena faham 13 ini saja, tidak boleh guna cara lain, yang berlaku ialah ketegangan ini. Dan begitu juga yang menjadikan Ibn Rushd ini agak nampak, ya, agak menonjol, ialah kerana beliau menulis tahafut at-tahafut itu. Tahafut at-tahafut saya cadangkan kepada adik-adik yang of course yang belajar di Timur Tengah untuk dapatkan kitab itu dan baca, ya, baca tahafut at-tahafut itu. Sebab cara Ibn Rushd dalam tahafut itu dia bawakan teks teks Al-Ghazali dan juga dia bahaskan. Ada yang betul, dia iktiraf betul. Ini syarah Ibn Rushd. Apa yang dilihatnya bermasalah, maka dia kata ini perlu kepada i'adatun nazar, kepada kita menilainya semula. So ada 3 perkara, ini secara rumusannya lah, ya. Al-Ghazali rahmatullah alaih dia telah mengatakan bahawa Al-Farabi dan juga Ibn Sina telah jatuh kafir kerana beriman dengan 3 perkara ini. Apakah perkara itu? Pertama ialah menurut fahaman Al-Ghazali bahawa Ibn Sina dan juga Al-Farabi percaya bahawa Allah hanya mengetahui Al-Kulliyat tetapi tidak mengetahui Al-Juziyat. Sorry lah, ini agak mendalam pembahasannya, ya, tapi tidak apa kita sebutkan secara sepintas selalu. Bahawa kononnya Allah hanya mengetahui perkara kulliyat tapi tidak mengetahui perkara juz'iyat. Kulliyat ini perkara yang universal, yang umum. Al-juz'iyat itu perkara yang particular. Macam sekarang apa yang saya buat ni, saya tengah pegang pen. Kata menurut kefahaman Al-Ghazali itu kononnya Ibn Sina dan Al-Farabi percaya bahawa Allah tidak mengetahui kita tengah pegang pen ini. Allah hanya tahu idea-idea umum. Tapi dijawab oleh Ibn Rushd di dalam Faslul Maqal dan juga tahafut-tahafut. Di antaranya ialah hakikat daripada teks-teks Al-Farabi dan Ibn Sina sendiri bahawa Allah juga mengetahui benda-benda yang detail, manamat ataupun mimpi-mimpi yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para Nabi. Itu perkara juz'iyat itu, bukannya kulliyat. Jadi dari mana sebenarnya Al-Ghazali dapat idea bahawa bahawa kononnya Al-Farabi dan juga Ibn Sina hanya mengetahui kulliyat tetapi tidak mengetahui, bahawa Al-Farabi dan Ibn Sina mengatakan bahawa Allah hanya mengetahui kulliyat, tidak mengetahui juz'iyat, dan hal ini perlu diteliti. Ya, maka Ibn Rushd kata tengok teks Ibn Sina dan juga Farabi, tidak ada dinyatakan begitu. Maka dia simpulkan di dalam Faslul Maqal bahawa pembahagian kulliyat dan juz'iyat ini tidak boleh pada ilmu Allah SWT. Kita tidak boleh kata ilmu Allah itu kulli ataupun juz'i, sebab itu adalah sifat ilmu kita, makhluk. Ilmu kita makhluk, betul lah kita boleh katakan hadza syai' kulli, hadza syai' juz'i. Benda yang juz'i kita kembalikan kepada kulli, itu pengetahuan kita. Tapi pengetahuan Allah SWT yang maha mengetahui segala sesuatu tidak boleh dibahagikan kepada kulli ataupun juz'i. Yang kedua, di dalam Faslul Maqal itu dinyatakan masuk akal dan juga tahafut-tahafut, ya. Yang kedua, Al-Ghazali rahmatullah alaih mengatakan bahawa Al-Farabi dan juga Ibn Sina dan juga filsuf yang lain kononnya
tidak percaya dengan kembalinya kita ke kehidupan ukhrawi, yang hakiki bersama dengan jasad ini. Dan hal ini yang kalau kita lihat berlaku khilaf bukan hanya dalam kalangan filsuf itu sendiri, even dalam kalangan pemikir yang lain. Ya. Tapi dia menjadi jelas sebab apa? Sebab pengaruh Ibn Sina dan Al-Farabi. Jadi adakah benar apa yang dinyatakan itu? Itu perlu kan kepada kajian yang lebih detail kepada karya-karya Ibn Sina dan juga Al-Farabi. Adakah jasad kita ini sama? Contoh jasad saya ini sekarang ini, ya, tangan saya ini, kalau menurut cara berfikir Al-Ghazali, tangan saya inilah yang sekarang ini akan dikembalikan semula di akhirat kelak, akan disusun dan juga akan dikembalikan tangan ini. Tapi apa yang difahami oleh Ibn Sina ialah bentuk tangan ini. Bukannya sebiji tangan ini. Bentuknya akan dibentukkan semula di akhirat. Maka disitulah munculnya ya, apa yang kefahaman tentang firman Allah SWT, yauma tubaddalu ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari kiamat itu bumi itu akan ditukar, diterbalikkan. Ada langit, ada bumi di akhirat itu ada, tapi tidak sama macam langit dan bumi di sekarang ini. Maka itu cara untuk memahami khilaf. Saya kira khilaf lah, tetapi apabila masuk ke dalam bab takfir itu, maka muncul sentimen-sentimen yang tidak sepatutnya. Itu dua, ada satu lagi saya tidak ingat, tapi boleh dikajilah dalam dua buku ini. Bukan dua lah, kita masuk ke tiga. Faslul Maqal, Tahafut dan juga Manahij Adillah Ibn Rushd. Boleh cari, bukunya tidak tebal. Mana buku itu? Adalah buku itu di sini. Bukunya tidak tebal, kecil saja, dalam 200 muka surat. Boleh dibaca dan juga dikaji, ya, dikaji. Tapi itulah kita di Malaysia, kita kena iktiraf bahawa kalau kita macam suarakan pendapat Ibn Rushd, dan Ibn Rushd ini diketahui tidak bersepakat dengan Ghazali dalam beberapa perkara, maka apa yang berlaku ialah ada nilai sentimen itu yang tidak baik sebenarnya. Kalau kita tidak setuju, ya bantah secara ilmiah, kupas, bincang secara ilmiah, kita tiru ataupun kita contohi sikap keterbukaan yang ada di Indonesia sebagai contoh. Indonesia ini kalau kita mau cakap orang yang cinta Ghazali lebih daripada orang-orang kita cinta Ghazali sebenarnya, ya. Yang cinta kepada Ibn Rushd yang lebih cintanya daripada segala apa. Tetapi pada masa sama orang tu masih boleh berbincang, ya. Nilai sentimen itu tidak ada di setengah tempat. Memang ada nilai sentimen yang teruk, tetapi for most of the case orang masih boleh berbincang, masih ada ruang untuk pembincangan yang ilmiah lah antara pemikiran Ibn Rushd dan juga Ghazali. Dan itu saya kira saya mau tengok sebenarnya di Malaysia ini. Bukan sekarang, mungkin 10 tahun, 20 tahun akan datang. Okey. Itulah saya ringkas. Jazakallah khairul jazak kami ucapkan kepada Ustaz atas kesediaan berkongsi ilmu mengenai tajuk kita pada hari ini dan kesediaan meluangkan masa bersama kami. Kami sangat berbesar hati dapat mendengar perkongsian ini daripada Ustaz mengenai tajuk yang sebenarnya menjadi tajuk master Ustaz. Okay, apa yang dapat saya simpulkan, yang paling menarik hati saya lah mengenai cara pemikiran Ibn Rushd, iaitu mengenai berbezalah cara setiap orang tu beriman. Kalau orang yang terpelajar, cara dia macam ni. Kalau orang yang kampung, cara dia macam ni dan sebagainya. Okay. Saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ustaz dan juga kepada semua penonton yang sudi meluangkan masa bersama kami. Okay. Sebelum mengakhiri talk kita pada hari ini, saya selaku pengurusi majlis memohon maaf atas semua salah dan silap, dan marilah sama-sama kita tutup talk kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih banyak Ustaz.